panggilan. Ustaz sebaik boleh tolong masa kuliah Islam gambar di belakang. Tapi minta ke Ustaz. Terima kasih. Ni tak ada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita menyambung bacaan kitab yang dinamakan dia Al-Yawaqid wal Jawahir fi uqubati ahli al-kabair, pada menyatakan seksa segala orang yang berbuat dosa yang besar daripada kesusahannya, kesakitannya pada hari kiamat dan lainnya, yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu oleh Al-Alim Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Jami radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita sambung bacaan pada muka surat yang kedua. Dengan nama Allah Tuhan yang memberi nikmat, dan berkata musannif radhiyallahu ta'ala anhu, dengan nama Allah Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan memberi nikmat yang seni-seni, dengan ia juga aku memulai risalah ini. Jadi dengan bacaan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, musannif telah memulakan penulisan kitab karangannya dengan lafaz yang mulia tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, yang mana telah disyaratkan sebelumnya lafaz basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, iaitu nikmat yang besar-besar, kemudian nikmat yang seni-seni, dengan sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ar-Rahman itu diterjemahkan dengan sifat pemurah, kerana melihat kepada betapa pemurahnya Allah Ta'ala, walaupun dari kalangan orang yang tidak beriman kepadanya pun, maka dapat juga dengan limpah dunia rahmat belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang telah dibuat itu sifat rahmat, menjadikan orang yang tak beriman pun dapat untuk merasai nikmat dalam syurga dalam dunia. Adapun nikmat yang seni-seni itu nikmat khusus, nikmat daqiq yang diberikan, yang dianugerahkan hanya kepada orang yang beriman. Antara nikmat iman, Islam, mati dalam husnul khatimah, dapat syafaat di alam barzakh, dapat syafaat di akhirat. Itu nikmat yang khusus disebut dalam ni nikmat yang seni-seni. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yakni segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang menunjuki akan kami bagi jalan yang betul,
dan tiada kami beroleh petunjuk jika tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan kami. Jikalaulah kerana bukan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jikalaulah bukan kerana limpah kurnia daripada Tuhan-Mu, nescaya tidak ada seorang daripada kalangan kamu merasai nikmat iman dan Islam. Dan termasuk di dalamnya, terjumlah di dalamnya nikmat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan nikmat-nikmat yang lain. Daripada nikmat-nikmat tazkiyatun nufus, nikmat menyucikan jiwa, dan segala nikmat-nikmat yang besar-besar dan halus-halus. Jikalau bukan kerana nikmat limpah kurnia daripada Tuhan, percaya tak ada seorang pun yang memiliki nikmat-nikmat tersebut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala keluarganya dan segala sahabatnya sekalian. Jadi yang atas ini dah syarah dah. Kita tak ulang syarahnya. Kita nak masuk pada hari ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Bermula rahmat Allah. Ini musannif terjemah terus rahmat Allah. Kerana kalau salat itu datang daripada pihak Allah dengan makna rahmat, dengan rahmat Allah, dan salam, yakni kesejahteraan kepada siapa? Iaitu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebut sayyiduna. Kata Imam Baijuri, kata Syekhul Islam, Syekh Jami'atul Azhar, kan Syekh Jami'atul Azhar, dan disunatkan mengucapkan kalimah siyadah. Kalimah siyadah itu sayyid, ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disunatkan. Dapat pahala kalau orang mulakan dengan sebutan sayyiduna ataupun siyadah. Siyadah itu gelar sayyid dengan makna penghulu kami. Sama ada sebutan itu kita menyebut di luar dari sembahyang atau di dalam sembahyang. Hak itu termaktub dalil nas daripada kitab-kitab ulama-ulama yang muktabarah dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Di antara kitabnya iaitu kitab Asy-Syaikh Baijuri menakalkan atau menaskan sunat menyebut kalimah sayyiduna sama ada di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang. Maka dipahamkan daripada statement ni, kenyataan ni, tertolak kenyataan orang-orang yang mengatakan meletakkan kalimah sayyiduna di dalam sembahyang itu seolah-olah membesarkan Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pahaman yang jahil, tak betul. Macam mana pula kalau satu orang sebut sayyiduna dalam sembahyang dikira melebihkan Nabi daripada Allah? Ini orang tak faham. Kalau sebut sayyiduna itu sebagai menjalankan adab dengan Nabi Muhammad SAW, bukan meletakkan sifat ketuhanan pada Nabi. Tapi kalau ada orang kata ini khilaf, boleh letak dalam sembahyang, boleh sebut dalam sembahyang, itu kita terima. Kerana ada juga kir, tapi bukan yang afdal, bukan yang aula. Yang aulanya kata Imam Baijuri, yang terlebih aula dan terlebih muktamad di sisi kami, yakni di sisi para ulama ashab Syafi'iyah dan juga ulama-ulama mazhab yang lain, disunatkan menyebut kalimah siyadah ataupun kalimah sayyiduna di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Bagi orang-orang Islam nak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW sudah menyebut letak sayyiduna. Cuma berperingkat dia bergantung kepada nahwu bunyi dia. Kalau Allahumma salli ala sayyidina, kalau kita nak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana,
Itu bergantung dengan sebab nahwu dan sebagainya, itu bahas lain. Ini tentang nak letakkan lafaz siyadah tu saya dengar. Sebab dah ada yang kata macam tu. Kalau sekiranya dia kata ini khilaf, ada ulama kata tak payah letak, itu kita terima. Tapi yang kita tak boleh terima sama sekali, bahkan bersalahan yang bersalahannya dengan pegangan para ulama, iaitu mengatakan kalau letak siyadah seolah-olah orang yang mengucap itu melebihkan Nabi daripada Allah. Ini tak betul. Ini macam kenyataan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya mengatakan kalau buat maulid, kalau lebih-lebihkan pujian atas Nabi, seolah-olah melebihkan Nabi daripada Allah. Sama. Jadi sama kenyataan ni. Maknanya ini tak lain tak bukan daripada kenyataan juhala atau orang-orang jahil. Tak mungkin orang yang beriman di dalam sembahyang membuat sesuatu, apatah lagi meletakkan sifat ketuhanan ataupun menjadikan Nabi mengambil tempat yang sepatutnya diletakkan kepada Allah, diletakkan kepada Nabi. Tak mungkin. Sejahil-jahil umat tak akan berlaku ni. Satu orang kalau puji Nabi, tak mungkin mensyirikkan Allah. Tak mungkin ahli tauhid mensyirikkan Allah. Sebab itu ada kalam majaz, ada kalam yang dimaksudkan dengan maksud bersifat ketuhanan, yang mana kita fahamkan sifat-sifat ketuhanan hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyebutkan sesuatu kelebihan kepada makhluk, yakni kepada yang baharu, atau kepada nisbah kepada pangkat Nabi dan Rasul, wali-wali Allah, maka itu merujuk kepada kalam majaz zahir, bukan menyamakan sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Kalau gitu nak cakap takut dengan makhluk pun tak boleh lah. Sebab wajib takut hanya kepada Allah. Jadi daripada mana masalah punca ni? Puncanya kerana jahil daripada sudut usul di dalam agama. Maknanya akidahnya tu tak faham. Apa yang dimaksudkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Kepahaman berkenaan dengan tawassul, berkenaan dengan isti'anah, berkenaan dengan istighathah dan lain-lain lagi. Liru. Asal nama pertolongan sama makna semua tak? Kalau satu orang minta tolong dengan satu orang doktor untuk mengubat penyakit ni, lalu dia pun mengucapkan terima kasih wahai doktor, kalau tak ada doktor habis mati saja, adakah orang ini telah mensyirikkan Allah? Jawapannya tidak. Kerana berlaku di situ kalam zahir, nisbah kepada usaha ikhtiar hamba. Tapi kalau diselak, adakah akidah di dalam ni mengatakan selain Allah Ta'ala boleh memberi bekas? Jawapannya tak. Kerana yang boleh memberi bekas, yakni mengada dan mentiadakan, hanyalah Allah. Inilah fahamnya. Jadi kadang-kadang orang-orang ni cuba nak mengelirukan, apatah lagi ke atas orang-orang awam. Jadi salah ke selama ni kita sebut Sayyidina. Marah kata siyadah. Ini kalau dibahas dalam Al-Quran pun ada perkataan Sayyid yang digunakan oleh Allah Ta'ala, diletakkan kepada Nabi-Nabi. Sayyidan wa hasuran wa nabiyya. Terhadap Nabi Allah Yahya dan Nabi-Nabi yang lain, Sayyid. Apa masalah pula? Bahas saya salah. Tak ada masalah. Katanya sahibul Burdah, Imam Busairi radhiyallahu ta'ala anhu, da'athu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaki. Tinggalkanlah perbuatan orang-orang Nasrani. Tinggalkanlah perbuatan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi dan orang-orang yang seumpama dengan mereka yang meletakkan sifat ketuhanan pada nabi-nabi mereka. Kerana kita ahli tauhid, kerana kita orang Islam faham tidak mungkin makhluk mengambil tempat Allah. Bila kita dah mengaji tauhid, dah faham tauhid, dah faham akidah, maka kita akan faham
bahawasanya pujian-pujian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjejaskan langsung akidah kita dengan Allah Ta'ala. Apa akidah kita dengan Allah? Bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah. Sebab tu dia kata fahkum bima syi'ta wa madaham fihi wahtakimi, maka pujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak mana yang kamu nak puji, kerana kita sebagai ahli tauhid kenal siapa Tuhan, siapa Nabi. Tu apa masalah pula? Apa masalah kalau puji Nabi? Apa masalah kalau letakkan siyadah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak ada masalah, melainkan yang mengatakan sesuatu yang tak kena dengan Nabi itu masalah. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad, nama Muhammad ni mim ha mim dal, Ahmadun fis sama, Muhammadun fil ardi. Ahmad di langit, Muhammad di bumi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada kalimah atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai isyarat-isyarat besar, alamat-alamat besar. Pada namanya sahaja memberi isyarat yang besar tentang kewujudan alam. Sebab itulah nama Muhammad ini disebut sebagai nama yang paling afdal, Muhammad. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memberkati yang mana dalam suatu hidangan terdapat di sana orang yang bernama Muhammad. Tak dapat tidak orang yang berada di situ mendapat keberkatan dengan sebab orang yang bernama Muhammad. Sebab tu orang yang ada nama Muhammad wajib kita raikan. Maknanya pada batin kita besarkan dia kerana ada nama Muhammad atau nama-nama Nabi yang lain. Tapi yang masyhur ni Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Kita alhamdulillah orang Melayu tak lari nama Muhammad. Biasa macam tu, Muhammad, Muhammad Abdullah, Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Faizal, Muhammad macam-macam. Muhammad ni berkat. Ni isyarat orang Melayu mempunyai kelebihan. Ada kelebihan pada orang Melayu, dekat dengan agama. Sebab itulah bila mana kita baca kitab ni balik, kita pegang kitab macam kitab Jawi ni, seolah-olah kita nak kembali semula. Nak kembali semula, nak ingat semula zaman orang-orang Melayu tengah kuat memahami atau pegang agama Islam. Kuat-kuat taat perkataan ulama, muliakan ulama, besarkan ulama, tak tikal langsung. Melainkan kalau ada sesuatu yang tak faham, tawakuf. Contoh saja seorang ulama Johor, qadi besar. Ini hebat qadi ni, al-allamah yang bersangatan kealimannya. Orang Muar, orang Muar. Qadi Abu Hasan, Qadi Abu Bakar bin Hasan Al-Muari. Ini qadi masyhur. Ia ada mengarang satu risalah. Nama risalah itu Jangka Rampayan, pada menyatakan hal masak-memasak. Itu sebab apa dikarang kitab risalah? Sebab dia tidak sanggup melihat penyelewengan yang berlaku ketika dia pergi ziarah tempat-tempat orang kenduri memasak apa semua. Dia nampak orang memasak dengan cara yang tak betul. Lalu terdetik pada hati dia nak bantu. Tak sanggup nak tengok penyelewengan yang berlaku pada masak-masak. Tak ada masalah kalau masak-masak ni tak ada kapi. Bukan masalah akidah. Sebenarnya kalau salah masak tak ada masalah. Adakah dosa besar kalau salah masak? Tak ada masalah. Kurang garam, entah dosa besar, kurang garam dalam lauk. Tapi sampai peringkat itu jenis ulama Johor dahulu dalam bab masak-memasak pun tak bagi izin buat penyelewengan. Apatah lagi dalam perkara akidah, apatah lagi dalam usul. Kecemerlang dalam akhlak kepribadian.
haibah ulama-ulama Jawi, khususnya di negeri Johor dahulu, bukan sembarangan ulama. Sebab tu kalau nak kaji sejarah kehaibatan Johor Darul Ta'zim dengan ulama-ulamanya, baca buku tentang ulama-ulama Muar sejarah. Sebab tu orang yang paling baca banyak dahulu cerita dah. Banyak yang hebat baca Quran, Muar. Berzanji, Muar. Semua Muar. Sampai ke Kundang Ulu dikira Muar. Dia tak panggil tangkap, panggil Muar juga. Bukit Kambing Muar. Serum 8, Serum 7 Muar. Cuma sekarang dipanggil tangkap. Nampak? Dulu Muar. Bahkan terkesan sampai sekarang imam-imam jabatan terkadang kebanyakannya daripada orang Muar juga. Orang Muar juga. Dahulu kalau kita nak berkahwin dengan perempuan Muar, saya hendaklah diketahui bahawasanya orang yang nak kahwin dengan perempuan Muar tu mesti pandai baca Quran, mesti pandai baca bersanji. Kerana sebelum daripada akad nikah dihulurkan bersanji. Kalau boleh bersanji, boleh. Kalau tak boleh bersanji, murajaah dulu baru kahwin. Tak, ni bukan nak ceritakan ni nak menyusahkan apa, nak kegemilangan. Biasa kalau yang ni abtadibu illa, dah nampak dah engkau ni memang tak rajin campur dengan orang buat benda baik. Kebiasaannya berlaku macam tu. Ni mesti rajin tak pergi surau, tak pergi masjid ni. Zanji tak reti, apa tak reti. Tapi sekarang senang. Sebab asal angka tu lebih, boleh jadi menantu. Dia tak tanya lain. Dia tak tanya Quran pandai baca ke tidak, sembahyang jaga ke tidak, berzanji pandai baca ke tidak, apatah lagi pandai baca kitab Jawi ke tidak. Tak tanya tu. Dia tanya kerja di mana. Kerja kat mana. Dengan kerja kat mana tu dah tahu dah berapa income bulanan. Nampak molek je. Income bulanan, bismillah. Makcik tak memilih. Yang sebenarnya dia dah nampak gaji memang tak memilih. Tapi kalau cuba dia tahu gaji, tengok, saya ni tak ada apa-apa. Kadang-kadang kais pergi makan pagi, kais petang makan petang. Makcik macam mana boleh? Biar kami fikir-fikirkan dulu. Biar kami fikir-fikir dulu. Cuba datang tengok pakai BMW. Daripada luar, saya dah tahu dah hajat di hati. Nampak? Tak payah kita nak sibuk-sibuk masuk debur ke apa ke, dia sendiri. Bahkan mak mertua, bapak mertua tu sendiri kata, tak payah ni, tengok muka dah tahu baik dah. Padahal dia jengah tingkap dah nampak Bentley. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau nak syarah Muhammad ni, Muhammad, nama Muhammad, masya-Allah. Dalam hadis qudsi seperti yang dinakalkan oleh Qadhi Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni alaitu nafsi lan udkhilan nara man ismuhu Ahmadun wala Muhammadun. Ini sesungguhnya saya, yakni Allah Ta'ala, alaitu nafsi, mengambil perjanjian dengan zat saya yang maha tinggi, lan udkhilan nara, tidak sekali-kali saya memasukkan ke dalam neraka, man ismuhu Ahmadun, mana-mana orang yang nama Ahmad, wala Muhammad, dan mana-mana orang di kalangan nama Muhammad. Sebab itulah nasihat dalam kitab tersebut, saya kira hendaklah kamu menjadi berahi bersangatan nak meletakkan nama Ahmad atau Muhammad pada nama-nama anak kamu. Lah ni kalau kita bagi nasihat nama Ahmad, Muhammad, nanti dululah saya nak nama yang popular. Nampak? Payahlah nama Muhammad, nama Ahmad. Sikit hilang. Nama-nama yang baik tu sikit hilang. Kan ada nama yang pelik-pelik, tak faham kita nama. Panjang pula tu. Dan segala keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu
daripada kedua anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mengebak keturunan daripada belah Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ada orang buat kenyataan tak ada keturunan Nabi hidup zaman ni pun sama juga macam tadi juga jahil. Kering dekat kita nak beritahu, masih nak beritahu. Kita nak cerita keluarga Nabi tak ada. Tapi dalam masa yang sama kita tidak pernah bercerita tentang siapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita telah menjalankan tanggungjawab seperti mana yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita jaga keturunannya? Kalau benda ni tak penting, tak kala Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala anhu menghimpunkan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahli Bait menerangkan tentang hak-hak ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita jaga ahli bait, beradab dengan ahli bait, muliakan ahli bait. Jangan tengok apa-apa yang dia buat daripada barang yang kita sendiri tak suka tengok. Jangan. Kita sendiri pun bukannya elok pun. Tapi dari sudut keturunannya sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dilihat. Sebab tu pada awal kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahli Bait, Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala anhu membawakan satu cerita. Pernah satu orang alim sentiasa memberi kepada satu orang pengemis daripada Sayyid, yakni daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acap kali pengemis ini minta, dia bagi. Acap kali pengemis ini minta. Satu kelebihan atas orang alim ini, tiap-tiap malam bermimpi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu ketika dia nampak pengemis ni mabuk. Semenjak daripada itu dia tidak memberi lagi kepada pengemis itu. Pada malamnya ia bermimpi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana dia biasa mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi salam kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak melihat kepadanya. Acap kali ia memberi salam, Rasulullah tidak memalingkan mukanya kepadanya. Lalu selepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan wajahnya. Wahai si fulan, kenapa engkau berbuat begitu dengan keturunan? Lalu dia pun menjawab, wahai Rasulullah, bukan saja-saja saya buat begitu, tetapi saya menghukumnya kerana saya pernah melihat ia dalam keadaan mabuk dan saya khawatir apa yang saya beri dibelanjakan kepada maksiat. Lalu Nabi SAW menjawab dalam mimpi tersebut, tidak bolehkah kamu beri dengan kerana aku? Tak boleh kamu beri dengan sebab kerana aku? Tak boleh ke? Tak bolehkah kamu memuliakan dia? Pergi tepi sekejap maksiat yang dibuat, tapi kamu tak boleh melihat ke darah daging keturunannya daripada mana? Suatu jaminan yang Allah Ta'ala beri di dalam Al-Quran, yang disebut, yang dibaca oleh orang-orang Islam pada malam Jumaat. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sebenarnya Allah Ta'ala menginginkan apa? Menginginkan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni satu jaminan, suatu kemuliaan, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri, dibersihkan daripada awal, dibersihkan pada akhirnya, yaitu umat Nabi, yaitu dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berstatuskan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak disyarahkan ni sampai esok pagi, tetapi malangnya kebanyakan orang-orang yang mengetahui agama tidak suka menceritakan tentang ini. Takut dituduh Syiah dan sebagainya. Tapi kita kena faham, kalau tidak ada kasih sayang kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin payah kita untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, segala ilmu sama ada zahir dan batin yang sampai kepada kita adalah dari dada-dada para ulama-ulama yang berketurunan daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ilmu-ilmu agama Islam, daripada Islamnya, akidahnya, tasawufnya, semua zahir batin silsilah ilmu tersebut daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kerana apa daripada Sayyidina Ali? Kerana daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala. Benarlah perkataan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun bab." Saya Madinah, bandar bagi ilmu. Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu adalah pintunya. Apa isyaratnya? Kata para ulama, mengisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya umat Islam akan mendapat manfaat yang besar dari sudut agamanya daripada keturunan Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Alhamdulillah, masih ada lagi dalam khutbah Jumaat kasih sayang kita zahirkan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau tak ada bacaan khutbah Jumaat, mungkin susah kita nak menyebut Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala. Betul tak? Sebab orang agama sendiri tak nak cerita, macam mana orang awam nak tahu? Nak menyebut sama-sama tak mungkin. Nasib baik ada marhaban lagi, ada maulid. Nasib baik ada lagi. Abu tu kalimah asyraqal badru alaina jaddal Husaini. Apa yang disebut dalam marhaban? Dalam marhaban Pak yang jaddal Husaini. Dalam fatwa hadithiyah Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala, hak ni nakal dalam kitab fatwa hadithiyah Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Allamatul Ibn Hajar, dalam kitab fatwa hadithiyah bawa satu masalah. Apa masalah ni? Masalah ini iaitulah tentang mendahulukan jamuan, hidangan. Mendahulukan jamuan. Ada satu masalah. Sama ada nak mendahulukan jamuan kepada satu kelompok para ulama tetapi bukan asyraf, ataupun hendak mendahulukan satu kumpulan dari kalangan yang bukan ulama tetapi asyraf, keturunan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana satu hendak didahulukan? Kepada kumpulan ulama tapi bukan keluarga Nabi, atau kepada keluarga Nabi tapi bukan ulama. Maka mana nak didahulukan jamuan? Maknanya mana nak dilayankan dahulu hidangan ini? Maka berkata Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu, maka saya hendaklah didahulukan kepada golongan yang bukan ulama tetapi darah dagingnya berketurunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kebanyakan ulama-ulama khususnya di Hadramaut mendahulukan pendapat Imam Ibn Hajar dalam permasalahan fiqh. Sebab kita ada dua kaul muktamad mutaakhir, dua yang kuat. Satu kaul Ibn Hajar Al-Haytami, satu kaul Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Satu Ar-Ramli, satu Ibn Hajar. Maka kedepankan Ibn Hajar kebanyakan. Kenapa? Kerana dari sudut menceritakan tentang ahli bait, Ibn Hajar mainkan peranan banyak. Maka oleh kerana sebab tu kita mendahulukan Ibn Hajar pendapat. Sampai peringkat macam itu. Sebab dituntut kulla as'alukum alaihi ajra illa fil mawaddatil qurba. Al-Quran. Aku tidak mengharapkan upah, apa semua aku tak minta. Satu yang aku minta, kasih sayang kepada keturunanku. Kata Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala, al-qurba apa dia? Iaitulah ali Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Telah berjaya para ulama-ulama kerana mereka mengkedepankan kasih sayang terhadap ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kalau ahli bait, dahulu cerita dahulu, kalau orang-orang awam melihat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zim mereka, memuliakan mereka itu sampai kepada peringkat pengsan dan mati. Ta'zim mereka itu, memuliakan mereka itu sebab kuat ingatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keturunan pun jadi bimbang kalau adab berlaku su'ul adab, jahat adab dengan keturunan Nabi SAW. Sebab sebahagian daripada mereka itu sampai kepada pingsan dan mati. Tetapi hari ini tiada kemuliaan, hanya semata-mata kita fahamkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu orang yang bertakwa. Tak kira keturunan Nabi tak keturunan Nabi, apa tak kira. Yang penting kalau tak tahu tak Pak ni sadar.
Silap kita. Seperti mana kita menghormati ibu dan ayah, walaupun ayah melakukan maksiat, walaupun ibu melakukan maksiat, tapi dari sudut titlenya ibu yang telah melahirkan, ayah yang menyebabkan kita hidup, maka tak boleh kita nak kurang hajar dengan ibu dan ayah. Begitu juga dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi syarat para ulama berkenaan dengan memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sahabatnya, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat Nabi, seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikatakan sahabat? Pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan beriman. Ini dipanggil sahabat. Walau sekejap, walau dia buta, dipanggil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hidup sezaman dengan Nabi, tak pernah berjumpa, walau sekejap, tak dipanggil sahabat. Tak dipanggil sahabat. Maka sahabat ni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib sebagai seorang Islam kita muliakan seluruh sahabat. Seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau Sayyidina Muawiyah, wajib kita muliakan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu taala, apa pendapat kamu wahai Imam Malik berkenaan dengan Wahsy? Dia maklum Wahsy siapa. Apa pendapat kamu dengan Umar Abdul Aziz dengan Wahsy? Lalu katanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya tapak kuda Wahsy tidak akan sama, maknanya dari sudut kelebihan berbanding dengan Umar Abdul Aziz. Sebab Umar Abdul Aziz bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seorang pemimpin yang saleh, tetapi bukan sahabat. Wahsy sahabat, pernah berjumpa dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Maka kalau kata-kata sahabat tak sama dengan title yang lain. Sebab itulah ittifaq di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tiada yang terlebih mulia, terlebih afdal selepas martabat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, iaitulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghina para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum." Sahabat-sahabat aku ibarat bintang di langit. Ibarat bintang di langit. Mana-mana yang kamu ambil, niscaya kamu dapat tunjuk. Kinayah. Sebab orang dulu-dulu kalau duduk di tengah laut, tak boleh balik melainkan dengan melihat kepada petunjuk bintang. Kalau tak ada bintang, tak boleh balik. Menunjukkan bahawa kalau bukan kerana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu tidak mampu untuk pergi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah nama sahabat itu kekal dengan sahabat. Walaupun sahabat itu ahli tahajud, walaupun sahabat itu ahli zikir, walaupun sahabat itu ahli mujahid, berjihad di jalan Allah, tetapi kekal masyhur namanya sahabat. Sebab apa masyhur dengan nama sahabat? Sebab nilai seorang sahabat kepada Nabi itu tersangat besar. Apa makna sahabat Nabi? Maknanya diterbiah oleh Nabi, suhbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa murabbinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat stabil, tak berlaku padanya syatahah walaupun bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham perkataan syatahah? Kalam yang keluar, yang berlawanan dengan syariat. Contoh yang berlaku kepada wali-wali, kalam syatahat. Oleh kerana sebab fana jadi syatahat. Hak ni tak stabil. Istilah dalam tasawuf, tak stabil. Sebab apa jadi syatahat? Kerana fana, sama ada fana pada zat, fana pada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, fana dengan Allah, fana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Hak ni fana ni bersalahan dengan syariat, seperti fananya Hallaj. Sebab tu Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu memfatwakan bunuh ke atas Hallaj kerana bahayanya syatahat. Walaupun Imam Junaid Al-Baghdadi adalah guru kepada Hallaj, tetapi oleh kerana Imam Junaid Al-Baghdadi seorang yang stabil, kuat, memelihara syariat dan hakikat. Bukan Imam Junaid tak tahu yang anak murid dia tu fana, tetapi Imam Junaid tetap fatwakan bunuh ke atas Hallaj kerana bahayanya syatahat itu bagi orang awam. Walaupun setelah bunuh Hallaj, keluar daripada darahnya la ilaha illallah.
Ini dalam masalah cerita syatahat. Sebab itu tak berlaku pada sahabat itu syatahat. Kerana stabil ni, kerana berkatnya duduk sohbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana anugerah sohbah itulah, sohbah itu sangat tak ternilai, berharga sangat. Tak dikurniakan kepada mana-mana orang melainkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekal dengan panggilan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Sohbah. Cara lagi dah bunyilah. Segala sahabatnya sekalian ni. Baik, wallahu a'lam. Nanti kita syarahkan lagi lah. Ni kalau syarah macam ni ustaz agak nanti nak habis ni. Kerja kita asyik nak habis. Ingat ni makan tom yum mesti nak habis. Ni tujuan kita bukan nak habis kita. Tujuan kita nak dapatkan manfaat. Mudah-mudahan dengannya dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang sentiasa beramal dengan ilmu pengetahuan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulikal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.